Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan muslimin, muslimat, para jemaah sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang menonton video rakaman kali ini. Ini merupakan kuliah takmir anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, khususnya untuk surau Asy-Syakirin Taman Lajnah Suria dan kepada semua yang menonton. Dalam pengajian ataupun muzakarah kitab Fiqh Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, kita telah pun masuk pada satu tajuk ataupun pada satu bab yang agak panjang dan juga penting setelah kita membincangkan tentang rukun solat. Kemudian kita masuk pada perkara yang sunat, sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah. Semuanya penting dan paling kurang kita mengetahui perkara-perkara yang menyebabkan ataupun yang bila kita lakukannya barulah solat kita sah. Dan juga kita perlu pelajari, ulang kaji dan juga perbetulkan perkara-perkara sunat, sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah. Kalau sunat ab'ad tertinggal, maka ditampung dengan sujud sahwi. Adapun sunat hay'ah, jika ditinggalkan maka akan mengurangkan kecantikan, mengurangkan kesempurnaan sembahyang. Maka kita telah pun masuk pada rakaman yang lalu, kita ada bincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, membatalkan solat, iaitu ada sebanyak 11 perkara. Yang pertama sebelum ini ialah bercakap dengan sengaja. Bercakap-cakap. Kalau pada awal Islam, pada zaman awal solat ini disyariatkan, maka memang kerana itu ialah zaman tasyri'iyah, zaman untuk mensyariatkan ibadah ataupun kewajiban di dalam Islam, maka ianya berperingkat. Mana pada peringkat awal tu ada berlakulah bercakap-cakap dalam sembahyang, sehinggalah diperintahkan umat Islam supaya tidak bercakap-cakap. Itu memang bercakap lah. Sembahyang ini hanya untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimasukkan di sini ialah bercakap-cakap yang mungkin kita bukanlah bersembang, tapi ia dikira sebagai bercakap dengan sengaja. Dalam keadaan kita tahu, kita perasan, kita sedar kita sedang sembahyang, tapi kita mengeluarkan suara ataupun bunyi yang boleh memberi faham, ataupun kalau tak memberi faham pun dia banyak dikira bercakap selain daripada bacaan-bacaan sembahyang ataupun zikir yang dibolehkan.
antara sama ada dua huruf yang memberi faham ataupun satu huruf. Kalau kata dua huruf beri faham, contoh seperti nak. Nak ni dah tiga huruf, dan memberi faham pula, maka memanglah membatalkan sembahyang. Ataupun kalau bahasa Arab qi. Qi ni satu huruf saja tapi memberi faham, jaga, berhati-hati. Dan termasuk juga di dalam bercakap-cakap ni, dalam hukum bercakap-cakap, ialah perkara-perkara yang kalau kita buat dengan sengaja dan tahu. Ini dia punya asas lah. Mana-mana rukun, mana-mana perbuatan dalam sembahyang ni, batasan dia, dia punya border dia yang menyebabkan batal sembahyang ataupun yang menyebabkan batal sembahyang ialah seseorang itu lakukan perkara itu dalam keadaan dia tahu dan sengaja. Jadi termasuk juga dalam hukum bercakap-cakap ni, berdehem, menangis, mengerang, berhembus dengan mulut atau hidung, batuk atau bersin. Ni semuanya jika sengaja dan terkeluar huruf. Biasa yang berlaku ni kalau contoh, kalau menangis dengan sengaja, memang akan keluar huruf tu. Ataupun berdehem. Berdehem ni satu perkara, satu perbuatan yang mungkin ada yang tidak tahu ianya boleh membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan sengaja. Tu. Sebab dia ada keluarkan huruf yang akan dikira sebagai bercakap. Jadi kita perlu ambil tahu dan juga kita boleh beritahulah kepada keluarga kita, kepada anak buah kita. Ada beberapa keadaan saja, ada setengah keadaan saja yang dibenarkan. Contoh seperti imam yang mana dia sedang baca surah Al-Fatihah secara jihri, secara kuat, lalu tersangkut, dia boleh sekadar untuk menghilangkan supaya dia boleh sebut huruf tu. Tapi kalau selain daripada itu, kalau makmum ini dia cuma sekadar supaya dia boleh baca bacaan yang fardu saja. Jadi berdehem ni cuma biasanya dia berlaku dalam keadaan tak sengaja lah. Tak sengaja. Ataupun batuk. Batuk ni kalau dah memang keluar batuk tu tidak mengapalah. Sama juga dengan bersin. Cuma bersin ni kita boleh cuba, kalau boleh lah, cuba untuk kurangkan keadaan dia punya sifat bersin tu. Ada orang bersinnya kuat. Jadi bila kuat tu takut terkeluar huruf kalau kita lepaskan begitu saja. Jadi mungkin boleh kawal sikit. Tapi kalau tak boleh, tidak mengapa. Ini sengaja gaya kan, ataupun biarkan bersin tu sampai keluar suara. Mengerang berhembus ni memang kalau biasanya berlaku, kalau sengaja, memang boleh membatalkan sembahyang. Jadi tak bolehlah menangis tu sengaja. Tapi kalau termenangis, maka perlu juga dikawal dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang ketika berdoa, maka memang apabila kita berdoa memohon kepada Allah, memohon keampunan daripada Allah, memang sepatutnya seorang hamba itu bersungguh-sungguh sehingga jadi menangis. Ataupun menguap. Menguap pun sama juga. Menguap ni patutnya ditahan lah. Perlu tahan. Kalau nak tutup tu, kena jaga pergerakan lah. Kalau boleh tahan tanpa tangan pun, kalau boleh buat. Tahan menguap. Kerana menguap ini memang perlu ditutup ataupun ditahan, kerana menguap itu daripada syaitan. Syaitan akan suka tengok manusia ini menguap. Jadi menguap ni kalau dibiarkan, dilayankan, dia takut akan keluar huruf. Dan kalau dengan sengaja dan kita pula tahu ni, dah mula tahu dah. Dan ramai pun yang apabila kita tahu perkara ni, kita jaga supaya solat kita jadi lebih baik. Solat kita terhindar daripada batasan, menghampiri batasan batal sembahyang. Itu perkara yang membatalkan sembahyang yang pertama. Masuk perkara yang membatalkan sembahyang yang kedua ialah melakukan perbuatan yang banyak dan berturut-turut. Ini satu
situasi yang akan berlaku kepada setiap orang, sama ada sembahyang berjemaah ataupun sembahyang sendirian. Dan kita juga masih dalam masih dalam situasi di mana kita perlu berdoa kepada Allah, kita perlu ada pengharapan supaya kita dapat, umat Islam ini dapat kembali menunaikan sembahyang, khususnya sembahyang Jumaat lah, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu berusahalah, yang ada peluang, yang ada dapat sedikit peluang, perlu berusaha. Jadi melakukan ataupun bergerak dengan banyak ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab kita, merupakan perkara yang akan membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan sengaja dan tahu. Adakah situasi tak sengaja? Ada. Kalau kata ditolak, tertolak, ataupun apa-apa situasi lah, bukan dengan sengaja, maka dimaafkan. Tapi kalau dah macam contoh, dah rupa tu dah macam keluar daripada sembahyang, maka kita akan mulakan sembahyang lain lah. Macam contoh seorang tu terjatuh, bukan setakat bergerak kerana sedikit saja, tapi sehingga mungkin terjatuh, berguling dan sebagainya, maka rupa ataupun tumpuan itu pun dah lari. Ini memang ada sedikit pergerakan, dan walaupun ada berturut-turut, tapi kalau tak sengaja, maka dimaafkan dan akan teruskan sembahyang. Sebelum kita masuk pada keterangan yang lebih lanjut tentang perbuatan ataupun pergerakan yang banyak ni, sama dengan yang sebelum ni, iaitu di dalam tentang bercakap dengan sengaja, ada sebahagian, ada juga orang yang diuzurkan kerana dia sakit lah. Sakit itu mungkin pada anggota badan dia, pada sarafnya, sehingga menyebabkan dia akan bergerak dengan begitu banyak pergerakan badan, tangan ataupun kepala, dan akan berturut-turut lah. Maka orang begini dimaafkan. Termasuklah kalau dia sehingga mengeluarkan suara, dia akan sikit-sikit terkeluar suara, pergerakan dan juga suara. Dan kalau berhuruf pun, maka dia dimaafkan, walaupun dia terpaksa ataupun dia akan menghadapi perkara itu sepanjang sembahyang. Orang begini dimaafkanlah. Sebelum ni kan pernah kita tengok satu video, orang rakamkan, orang tu dia banyak bergerak lah, kaki kejap masa sujud, kaki bergerak, tangan. Jadi kalau kita tak tahu, orang tu memang, kalau orang biasa yang tak ada keuzuran, memang batal lah sembahyang. Apatah lagi kalau bermain-main, tapi rupanya kita kena selidik lah, orang itu memang sakit, sakit saraf ataupun sakit yang menyebabkan dia memang akan bergerak macam tu. Dan ada kemungkinan juga dia bukan orang normal, yang memang ada sakit mungkin pada mentalnya, maka dia pun bukanlah mukallaf lagi pada perkara itu. Itu pun dia sembahyang juga. Baik. Melakukan perbuatan ataupun pergerakan yang banyak dan berturut-turut. Melangkah 3 langkah yang berturut-turut pada uruf, iaitu pada kebiasaan, sama ada dengan sengaja atau tersalah langkah, batallah sembahyang. Jika perbuatan itu sedikit dan tidak meniatkan untuk bermain-main, tidaklah membatalkan sembahyang. Jadi melangkah ni akan berlaku lah. Kalau sebelum ini kita dalam saf sembahyang, bila saf itu kosong, tiba-tiba kosong, maka bila saf itu tiba-tiba kosong, maka akan dipenuhkan. Memang situasi itu perlu dipenuhkanlah supaya saf itu tak putus. Tapi memenuhkan ataupun bergerak tu pun kena ada ilmunya lah, kena tahu. Tidak boleh berturut-turut sampai 3 langkah. Mana 2 itu
masih boleh, masih tak batal sembahyang. Apabila 3 langkah berturut-turut, maka batal sembahyang. Jadi untuk masuk ke dalam saf depan ataupun bergerak ke tepi untuk memenuhkan saf ini, ini pun sama juga. Kita doa satu masa nanti kita akan kembali balik sembahyang seperti yang asal. Kita kena tahulah yang asal tu bukan jarak seperti sekarang. Itu kekuatan kita sebenarnya umat Islam. Jadi kalau melangkah itu maknanya kaki itu akan bergerak satu, kemudian 2, berhenti dulu. Berhenti dulu. Maka tak berlakulah berturut-turut. Itulah caranya. 1, 2, berhenti. 1, 2 lagi. Dan ada hajat sajalah. Ataupun ada situasi, contohnya dia dah berdiri di satu tempat, kemudian dia perasan tempat dia akan sujud, tempat sembahyang dia lah, ada najis, ada tahi cicak, maka dia akan bergerak sedikit. Kalau dia perlu bergerak sehingga 3 langkah, maka dia akan bergerak 1, 2, berhenti dahulu, kemudian 1 lagi, untuk mengelakkan berlakunya berturut-turut. Sebab memang kaki ni pergerakan besar lah. 2 tangan pun jika bergerak merupakan anggota yang besar, termasuk juga kepala. Jadi kepala ni kalau dah pusing tu, memang kalau dah paling tu, satu palingan itu merupakan satu pergerakan. Jadi kalau geleng-geleng tu dah 3 kali berturut-turut, maka boleh membatalkan sembahyang jika sengaja dan tahu. Dan juga kalau kata walaupun tak membatalkan sembahyang, contoh gerak kaki tadi, bergerak ataupun tangan, tidak boleh dilakukan dengan sengaja tanpa ada hajat. Untuk macam nak main-main pula, walaupun tak batal, maka tidak boleh dilakukan tanpa ada hajat lah. Hajatnya ataupun kalau bergerak dengan tanpa sengaja, ataupun memang ada keperluan untuk ubah kedudukan, ataupun adalah mungkin dah tak tahan sangat, perlu pegang, perlu garu, ataupun dalam situasi contoh nak buang bersin, nak keluarkan sisa daripada mulut, itu pun perlu pergerakan yang terkawal. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Adapun kita lihat saudara kita daripada mazhab yang lain, maka mereka mungkin tidak seperti inilah. Jadi kita bersangka baik, kita tidak anggap solat mereka itu batal. Yang dimaksudkan dengan perbuatan yang banyak itu sama ada menggunakan satu anggota sahaja atau lebih, seperti menggerakkan kepala dan 2 tangan, satu lompatan yang kasar, atau menggerakkan satu anggota badan atau sebagainya, dikira perbuatan yang banyak. Pergerakan yang banyak yang membatalkan sembahyang itu ialah pada anggota berat sahaja. Anggota-anggota yang ringan seperti anak-anak jari, atau lidah, atau kelopak mata, atau bibir mulut. Bibir mulut walaupun banyak pergerakannya dan berturut-turut, tidaklah membatalkan sembahyang kerana perbuatan anggota itu dianggap sedikit. Jadi 2 perkara lah. Satu, kita kena tahu bahawa mana satu anggota yang dikira sebagai anggota besar, yang kalau bergerak, pergerakan tu dikira. Dan kalau sampai 3 kali, 1, 2 masih dimaafkan, 3 akan terus batal sembahyang dengan sengaja. Anggota yang besar iaitu kepala, 2 tangan, 2 kaki, badan. Dan juga kita kena tahu mana satu anggota yang kecil, seperti kelopak mata, bibir, hidung. Mungkin ada orang boleh
gerakkan hidung kan, ataupun telinga. Di sini tak sebut telinga, tapi termasuklah. Ataupun jari, anak jari. Jadi anggota-anggota kecil ini walaupun bergeraknya banyak dan berturut-turut, maka masih tidak membatalkan sembahyang. Cuma masih lagi berkait, masih lagi bersyarat. Ada nota di situ, iaitu bukan dengan niat untuk bermain-main, dan juga kalau tak bermain-main pun kita tak boleh biasakan, kerana solat ini yang terbaiknya ialah dengan khusyuk dan khudu'. Anggota badan itu diam dan tenang, memberikan tumpuan sepenuhnya kepada solat, kepada bacaan-bacaan di dalam solat. Kita merasakan seolah-olah Allah melihat kita. Kita merasakan seolah-olah melihat Allah. Ini tahap yang perlu dicapai oleh seorang Islam, seorang yang beriman kepada Allah, seolah-olah melihat Allah. Dan memang tidak dapat di dunia ini, tidak boleh, maka usahakan, rasakan, yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Jadi apabila adanya perasaan itu, apabila kita hadirkan kita ini sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka anggota akan jadi lebih menumpukan pada sembahyang dan tak bergerak. Di zaman ataupun para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bukan setakat gatal ataupun nyamuk menyebabkan mereka bergerak ataupun garu. Anak panah yang tertusuk ke badan juga menyebabkan mereka tak bergerak, tidak menyebabkan mereka bergerak, sehingga mereka menghabiskan sembahyang kerana tumpuan khusyuk dan kelazatan mereka di dalam sembahyang. Ada sebahagian waliullah, ahli, orang yang soleh, mereka ini berehat mereka tu dalam sembahyang. Jadi sembahyang mereka dengan keadaan ataupun dengan bentuk yang begitu baik sekali. Mereka bukan letih sembahyang, berehat. Mereka itu berehat. Sembahyang itu merupakan kerehatan, sembahyang itu merupakan satu kenikmatan bagi mereka. Jadi anggota-anggota kecil ni tak batal sembahyang lah. Kalau lepak mata berkelip-kelip saja, ataupun bibir. Kalau baca tu memang tidak lah. Kalau baca tu memang tak batal lah sembahyang, sebab memang satu bibir anggota kecil, satu memang perlu gerakkan. Ataupun ketika kita melakukan memberi salam, contohnya memberi salam, jadi walaupun palingkan kepala itu merupakan sunat lah, sunat hai'ah, tetapi oleh kerana ia merupakan perbuatan yang diperintahkan, yang memang disunatkan, maka bergerak kepala itu tak dikiralah. Tak kiralah paling ke kanan tu satu, dua, tak dikira. Sebab dalam cara yang betul untuk kita memberi salam dalam sembahyang, kita akan memalingkan kepala. Kita akan menyebut dahulu Assalamualaikum warahmatullah. Dalam semasa sebut warahmatullah tu sambil berpaling ke kanan. Kemudian bila patah balik, katakanlah seorang tu dibuat laju, Assalamualaikum warahmatullah, dah kira dua. Kemudian terus paling ke kiri, nampak macam berturut-turut pula 3 kali kan. Apatah lagi kalau ada yang tunduk, Assalamualaikum warahmatullah, ada tunduk, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau buat laju tu memanglah nampak macam berturut-turut lah 3 atau 4 kali pergerakan anggota besar, iaitu kepala, dan nampak macam berturut-turut. Sedangkan kalau anggota besar ni berturut-turut membatalkan sembahyang. Tapi dalam situasi ataupun dalam surah itu, keadaan itu tak batal sembahyang, tak batal, walaupun tunduk tu tidak ada di dalam perbuatan memberi salam ni, palingkan kepala muka ni, tapi tak batal sembahyang. Tidak ada isu di situ, kerana palingkan muka, paling sekali, patah balik, itu perkara yang disunatkan. Samalah dengan angkat kedua tangan, sama ada takbiratul ihram, ini memanglah sunat.
Yang angkat ni sunat. Dan takbir perpindahan rukun pun sama sunat. Jadi kalau begini walaupun laju nampak macam 4 lah. Tapi tidak dikira sebagai perbuatan yang banyak. Sebab itu memang disunatkan. Tapi kalau pegang kepala, contoh tengah sembahyang, tiba-tiba pegang kepala, betulkan kepiah. Maka kena berhati-hati. Kalau boleh jangan buat lah. Sebab tu kita dalam sembahyang, untuk mushaf ni, untuk pegang mushaf Al-Quran ni, perlu ada ilmunya, dan kalau boleh tidaklah, kalau boleh tak, supaya tak berlaku perkara jangan bawa kepada membatalkan sembahyang pula. Apabila kita di dalam sembahyang tarawih contohnya, maka kita akan memberi tumpuan dengan mendengar bacaan-bacaan yang dibacakan oleh imam. Kalau katakan ada waktu-waktunya sembahyang sendiri, kita sembahyang sunat, kita nak baca, mungkin ada yang bagi mereka yang mereka boleh baca Al-Quran dengan lancar, dengan elok, dan mereka nak baca lah, tak hafiz Al-Quran, nak baca dalam sembahyang sunat, maka dibolehkan. Dan kalau nak gerakkan atau alihkan tu pun dengan menjaga pergerakan. Jangan sampai anggota besar bergerak sehingga 3 kali berturut-turut, maka akan menyebabkan batal sembahyang. Pergerakan yang banyak adalah dimaafkan kepada orang yang menunaikan sembahyang dalam keadaan sangat takut, syiddatul khauf, seperti peperangan. Memang berlaku. Kalau di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, selepas difardukan solat, maka mereka telah berhadapan, ataupun mereka telah menyahut seruan syahid, seruan untuk menyebarkan Islam, untuk mengembangkan Islam. Maka berlakulah peperangan, dan apabila sampai waktu sembahyang, mereka akan solat dalam keadaan ikut keperluan, ikut situasi peperangan, dan tak samalah seperti sembahyang biasa. Dan berlaku juga kepada saudara Islam kita di tempat-tempat yang berlakunya peperangan, tempat-tempat yang berlakunya pergolakan, maka mereka akan sembahyang dalam keadaan dipanggil syiddatul khauf, takut. Sebab mungkin ada setengah keadaan tak perang pun akan berlaku perkara ini. Mungkin ada musuh, berhati-hati daripada musuh, ataupun takut pada binatang buas, binatang-binatang. Maka kalau dalam situasi syiddatul khauf ini, maka pergerakan yang besar, yang kalau dalam situasi biasa boleh membatalkan sembahyang, tapi kalau dalam situasi syiddatul khauf ini, sangat takut, maka dimaafkan. Ataupun sembahyang sunat semasa musafir, ketika berjalan kaki, atau di atas kenderaan. Ini sembahyang solat sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak, mana sembahyang sunat yang tak berkait dengan waktu ataupun apa-apa nama lah, mutlak saja, sembahyang 2 rakaat. Jadi orang yang musafir ni dengan ada wuduk lah, dia boleh sembahyang dalam kereta contohnya, dalam kereta. Ataupun kalau zaman dahulu, semasa menunggang kenderaan pun boleh sembahyang. Jadi memang akan berlakulah pergerakan-pergerakan ini. Kalau dalam kereta ni, ataupun dalam kenderaan yang besar, maka memang boleh lah. Dan di sini juga ada kaitannya dengan, berkait juga dengan masalah-masalah lain. Contohnya orang yang sembahyang sunat ni, yang terbaiknya pastilah, kalau zaman kita ni, kita musafir pun, kita ada berhenti, kita ada singgah, dan kita mudahlah. Maka kita akan sembahyang sunat ketika singgah ataupun ada masa yang lain. Ini dan perkara ini juga khusus ataupun bagi orang yang memang dia biasa sembahyang sunat. Dia biasa sembahyang sunat. Kalau katakanlah ada seorang tu dia sembahyang fardu aja, waktu-waktu biasa ni kat masjid ke kat rumah, dia tak ada sembahyang sunat. Jadi bila naik kenderaan, tiba-tiba je nak sembahyang sunat. Bukanlah tak boleh, tapi tak sesuai lah.
begitu, tak sesuai. Dan kena tahulah hukum-hukumnya, makna wuduk kena ada. Kalau kata dalam kenderaan yang besar, contoh seperti kapal terbang, maka kita perlu, contohnya kiblat, ada masanya boleh dapatkan, maka kita perlu dapatkan juga. Dan adapun dalam solat fardu ini, solat fardu ini sembahyang sunat tidak mengapa, bergerak kiblat tu mungkin awal tu saja. Tapi kalau solat fardu perlu sepanjang masa, tak boleh ada pergerakan yang besar-besar ni dan juga menghadap kiblat. Jadi kalau berlaku dan tak dapat dielakkan, perlu juga sembahyang macam tu dalam kenderaan, contohnya orang naik bas. Pernah ada berlaku ni situasi ataupun kisah benar lah. Seorang dia naik bas henti-henti. Dia tak ada pilihan lain, tak ada kenderaan sendiri, bas itulah yang dia akan naik. Maka dan dia naik pula lepas sembahyang asar, dan dia akan sampai selepas habis maghrib. Maka dia tak dapat sembahyang maghrib. Tak ada pilihan lain. Jadi dia perlu, bagaimana orang begini hari-hari pula tu, hari-hari bekerja lah, maka cara untuk dia ialah dia akan sembahyang dalam kenderaan tu juga, sebab tak boleh berhenti, bukan bas dia. Maka yang pastinya dia perlu ada wuduk, dan kemudian pakaiannya sesuai. Kalau wanita, menutup aurat yang perlu dalam sembahyang. Kemudian selepas itu dia sembahyang lah masuk waktu dengan kedudukan, dengan mungkin pergerakan yang mana yang boleh. Kok-koklah berlaku pergerakan besar ataupun kiblat itu tak dapat, dan juga sembahyang pula memang dalam atas kursi je lah. Maka dia sembahyang begitu, dan waktu lain dia akan qada. Itu cara dia. Itu sembahyang sunat, sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, contohnya orang yang biasa sembahyang sunat, dia sembahyang sunat dalam bas, ada wuduk apa semua, sembahyang sunat mutlak ni, maka dibolehkan lah, tak adalah ulangan, dan solat itu pun dikira sah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada rakaman akan datang, dan mudah-mudahan lah bukan sambung itu yang terbaiknya di rumah Allah, di surau atau di masjid, tetapi jika belum lagi, kita teruskan rakaman pada perkara yang ketiga yang membatalkan sembahyang. Jadi selesai dua perkara, iaitu yang pertama, dua perkara pertama yang membatalkan sembahyang, iaitu bercakap dengan sengaja, yang termasuk di dalamnya batuk, bersin, berdehem, hembus, mengerang dengan sengaja. Dan juga kedua, bergerak yang banyak, bergerak anggota besar yang banyak dengan sengaja. Dan orang yang uzur, mungkin dia akan bergerak ataupun mengeluarkan suara dengan tak sengaja kerana sakit. Dia sakit penyakit yang memang dia tak dapat elakkan dah, sentiasa bergerak, sentiasa terkeluar suara-suara, maka orang ini dimaafkan. Sama juga dengan orang yang sentiasa berhadas. Dia walaupun sentiasa berhadas, tetap wajib sembahyang, namun diuzurkan daripada kekal suci. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.